surat muakkadah untuk dilakukan pada bulan Ramadan ini. Silakan. Kelebihan, tetapi carilah kelebihan atau fadilat yang sahih, seperti mana yang disebut oleh Al-Fadil Dr. Abdul Basit sekejap tadi. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, sebelum saya menyebut amal-amal ibadat yang kalau dapat dilakukan oleh setiap kita dan dapat kita manfaatkan sebulan Ramadan dengan ibadat-ibadat tersebut, alangkah baiknya. Tetapi sebelum itu apa yang utama ialah kita adalah mengikhlaskan niat kita. Sebelum melakukan ibadat-ibadat tersebut, ikhlas paling penting. Kalau nak puasa pun kita kena mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan puasa ini sebagaimana disebut oleh Ibn Rajab dan ulama lain, ada dua ibadat yang penting. Ada dua jihad disebut. Pertama, jihadus siyam. Kita berjihad, melakukan ibadat, berusaha untuk menyempurnakan ibadat puasa pada siang hari bulan Ramadan. Dan yang kedua, jihadul qiyam. Jihad pengorbanan kita, usaha kita melakukan ibadat bagi memakmurkan malam-malam Ramadan dengan ibadat qiyam. Antaranya ialah ibadat dalam malam-malam Ramadan, ibadat tarawih lah, solat tarawih, dan juga solat malam yang dilakukan oleh mereka yang berpuasa pada waktu malam Ramadan. Jadi berkenaan dengan ibadat tarawih, kita lihat biasanya pada malam permulaan Ramadan ramailah pergi masjid. Semua masjid ataupun hampir ke semua masjid pada peringkat awal itu ramai bertarawih. Ada setengah tu naik motor, bawa anak, main kereta, penuh kereta dengan anak-anak semua sekali. Kalau isteri lebih daripada satu pun bawa isteri mari masjid kerana nak melakukan ibadat tarawih. Tapi pada masa yang sama, kadang-kadang kita melihat mereka ini hanya mementingkan tarawih. Sembahyang 5 waktu tu mereka tak ambil peduli pun, tak sembahyang berjemaah pun. Kadang-kadang sembahyang hampir-hampir waktu nak habis dah, ya. Sebab itulah dalam bulan Ramadan utamakan yang fardu. Selain daripada ibadat puasa, sembahyang 5 waktu itu kena jaga. Kalau boleh kita jemaahkan semua itu di masjid kalau kita mampulah, terutama bagi orang lelaki. Ya, bagi perempuan sekadar kemampuan. Kalau boleh berjamaah di masjid, kalaulah rumah kita dekat dengan masjid, maka kalau tidak ada fitnah, sembahyanglah berjemaah di masjid. Hal itu paling afdal, ya. Sebab tarawih itu sebenarnya sebagai satu sunat je. Bukan sunat je, tapi sunat yang dilakukan dan berbanding dengan ibadat solat 5 waktu itu. Kerana itu bagi mereka yang benar-benar dapat menghidupkan Ramadan, dia akan puasa dengan sebaik-baiknya dan dia akan jaga sembahyang 5 waktu, solat 5 waktu tadi berjemaah, dan pada masa yang sama dia melaksanakan ibadat tarawih. Walaupun tanpa melihat kepada kelebihan sebagaimana disebut dalam hadis yang palsu, yang tidak ada pun hadis itulah kita ada di maudhu', ya. Sedikit pengalaman saya dengan seorang imam dekat nak tarawih, dia baca hadis itulah malam ni tuan-tuan, kelebihan dia. Apa kita tegur dia, tuan imam, pak payah baca lah hadis ni, hadis palsu. Kita ingat dia dengar, malam esok baca pula. Sebab apa baca pula? Oh ya, dah kesemalan saja nak segangi, dia kata. Jadi hadis palsu ni benar ada tujuan dia, ada maqasid dia. Kalau kecek bab maqasid, ada maqasid dia, nak segangi biar orang semangat. Ni kat pun tak ada satu je, senyap je. Tapi kalau tak baca malam ni, kalau sembahyang tarawih boleh sekian-sekian pahala, semangat. Tapi semangat apa? Lepas tak sembahyang separuh tu, pakai tak ada belakang dah, separuh masjid. Baca dah hadis palsu tu, tapi tak jadi kerja juga. Maksudnya hadis palsu tu pun tidak memberi apa-apa kesan, bahkan bahaya kepada akidah kalau orang percaya
hadis tu Nabi yang bersabda. Hak salah hadis palsu, kita marah sangat hadis palsu ni. Orang sabitkan benda tu pada Nabi sedangkan Nabi tak kata. Ini satu pembohongan kepada Nabi SAW. Dan mana-mana hadis palsu, kesannya gitulah, boleh membawa kepada dosa besar kerana meletakkan pembohongan pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam maksud orang lain ni, cara standard kita nak menghidupkan ataupun kita nak mengambil peluang dengan amal-amal ibadat dan bulan Ramadan ini, jaga hak solat berwaktu di samping puasa tadi, kemudian ibadat tarawih yang fadilat dia yang telah disebut oleh Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan ibadat qiyam pada bulan Ramadan dengan antaranya tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa. Dalam bulan puasa ni tuan-tuan, apa yang kita nak ialah yang paling besar antaranya keampunan Allah. Keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amal sebut sikit tuan-tuan. Kita kecek bab keampunan Allah. Amal pernah sebut sebelum ini pada satu khalayak, satu jemaah. Amal kata orang hak mati meninggal dunia tu, gapo hak paling dia nak? Bagi amal lah pandangan amal, kalau salah boleh tuan-tuan tu perbetulkan. Orang hak meninggal dunia, orang hak mati, paling besar dia nak daripada kita ialah doa kita. Dia tak nak kita hadiah Fatihah dia. Dia nak supaya kita doa minta Allah ampunkan dia. Patut dalam semaya jenazah ada Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hati pada utama bila Allah merahmati dia, Allah mengampunkan dia, maka si mati ni akan selamat. Itu cerita orang mati, cerita orang hidup kita ni jaga puasa, kita pun nak pada maghfirah tadi, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat tarawih, kita semaya tarawih, Allah ampunkan dosa kita. Gapo lagi yang kita nak? Itulah suatu orang panggil perkara yang kita cari-cari dalam bulan Ramadan. Antaranya tuan-tuan sekalian, kelebihan ibadat antara paling besar juga, bahkan antara yang menjadi tema besar dalam bulan puasa ialah baca Quran, tilawatul Quran. Sebab itulah di kalangan para ahli ulama disebut rekod yang hebat-hebat, mereka mengkhatam Al-Quran. Imam Syafi'i disebut 60 kali khatam dalam bulan puasa, dan imam-imam yang lain hebat mereka baca Quran. Imam hadis pun waktu masuk bulan Ramadan mereka akan berhenti mengajar hadis, mereka akan baca Quran. Mereka kata hadza syahrul Quran. Jadi tumpuan dalam bulan Ramadan ini, kita kalau boleh, kalau Allah kata bacalah 1 juzuk sehari, mungkin setiap orang tidak akan mampu baca, ada setengah orang tak akan mampu baca. Bacalah sebanyak mana kita boleh baca. Kalau kita boleh baca banyak, 1 juzuk sehari ataupun 2 juzuk, bacalah. Tapi kalau kita tak hari pertama Ramadan kau mau 3 juzuk dah, hari kedua tinggal, hari ketiga baca 3 dah, jadi 3 hari tinggal juga, hari keempat baru dah start balik. Dia amal ibadat ni kalau kita buat, kita berhenti, tak jadi lagi. Patut Nabi buat amalan sikit-sikit, kita buat sama-sama tapi sikit-sikit yang jadi kerja. Patut ada orang dah bulan puasa, patut tak nak kata suruh baca 1 juzuk sehari, tapi bacalah sebanyak mana boleh. Dan tiap-tiap hari tu kalau boleh bacalah, kita ada masa bacalah Al-Quran. Kerana kelebihan baca Quran tu tuan-tuan, kemana kita sedia maklum, 1 huruf kita baca tu boleh 10. Nah, alif lam mim tu bukan 1 huruf. Nabi kata alif 1 huruf. Nabi ajar kita supaya ajar budak kecil, supaya cikgu ajar budak tadika, alif tu 1 huruf, lam tu 1 huruf, mim 1 huruf, jadi 3 huruf. 1 huruf dapat 10 kebajikan, 10 pahala, kali 3 dapat 30. Tak baca lagi, tak kira lagi surah Fatihah tu berapa huruf dari tu. Nah, ayat pahala tu cukup besar. Bulan puasa kita tumpukan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ni memberi syafaat pada kita di hari kiamat. Dan sampai puasa juga akan bagi syafaat di akhirat kelak. Antaranya juga tuan-tuan sekalian, bagi mereka yang ada peluang buat umrah bulan Ramadan. Mungkin sahabat kita sendiri akan pergi buat umrah. Pahala buat umrah pada bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW, umratun fi Ramadana taqdi hajjatan ma'i, ataupun ta'dilu hajjatan ma'i. Satu umrah bulan Ramadan pahala serupa buat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar fadilat kelebihan tu. Tapi kena buat dengan ikhlas. Jangan duduk di Mekah bulan puasa tu suhu. Kawan duduk Mekah, dah habis berapa puluh ribu. Kita mesti tahu lah berapa harga tiket lah ni dengan segala penginapan. Kelik duduk suhu kita pergi Mekah. Duduk senyap-senyap tu lagi baik.
Ikhlas tu penting. Orang tak pergi Mekah, walaupun dia tak boleh pergi Mekah, dia niat nak pergi Mekah tapi tak boleh. Visa tak boleh, kau apa tak boleh. Mungkin Allah bagi pahala pada dia. Waktu BPT dia tapi visa, payah menal dia visa. Tak? Visa jadi macam benda yang menakutkan. Tentulah tarikh, tak boleh visa. Allah. Dia kajar Arab Saudi, tak tahu dah apa jadi gitu. Kita pun tak boleh nak beri komen lah ya. Jadi antaranya juga tuan-tuan sekalian i'tikaf. I'tikaf di masjid ni, hak paling biasa kita buat masuk masjid, niat i'tikaf masjid. Di masjid kita mari semaya tarawih, dia kata mari isya tu, mari isya di masjid dan tarawih di masjid. Mula masuk tu kena niat i'tikaf. Dan hak paling molek sekali ialah i'tikaf di masjid 10 akhir Ramadan tu kita i'tikaf. Dan itulah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beriktikaf 10 akhir, kemudian di tahun Nabi wafat, Nabi beriktikaf 20 hari dalam bulan Ramadan. Jadi amalan i'tikaf ni pernah Imam Zuhri kata ajaban lil muslimin, pelik aku tengok orang Islam. Di zaman Imam Zuhri dia kata apa dia? Pelik aku tengok orang Islam, tarakul i'tikaf, mereka meninggalkan ibadat i'tikaf pada bulan Ramadan lah. Zaman dia pelik dah. Kalau Imam Zuhri ada law ni tak tahu nak kata. Pelik sungguh, 1000 kali pelik bukan. Nah, orang tak beriktikaf pada bulan Ramadan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak meninggalkan ibadat itu sejak Nabi sampai Madinah sampai Nabi wafat. Jadi amalan i'tikaf ni mungkin sebahagian kita buat, sebahagian kita tak mampu nak buat, sebab di 10 akhir Ramadan ni kita ada pancangan lain. Ibu-ibu yang selalu mari masjid mungkin masa itu terganggu dengan perancangan nak sambut hari raya. Nak cari baju kau, nak buat kek kau, nak buat apa, nak sobek rumah kau. Jadi kaum bapak pula sibuk dengan segala persiapan untuk hari raya. Sebab tambah kata persiapan untuk hari raya ni lebih besar, mega nak banding dengan Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan cuba fikir, nak puasa esok lusa ke apa tuan-tuan buat? Cari kau baju kain plekat baru kau, baju kain tekung apa ni, kain baru kau nak semaya ni, kain sejadah hak baru kau. Atau apa-apa yang boleh membantu kita. Quran, mushaf baru, hak comel kalau kita nak baca Quran ni. Mushaf lama tu itu dah, buruk dah. Tak simpan nak beli hak baru. Adakah lagu tu? Tuan-tuan jawab sendiri, kamu tak tahu ya. Jadi itulah kita dengan Ramadan ni, ibadat-ibadat antaranya ibadat lain, jamu orang buka puasa. Ni kena dengan ikhlas, insya-Allah kita jamu orang buka puasa iftar saim ini pahalanya besar. Ada sama ada kita nak ajak orang mari buka puasa rumah kita ke, hak kumpulan yang buka puasa masjid kita bagi sumbangan supaya mereka dapat berbuka, ataupun kita bagi mana-mana pihak yang tujuannya supaya mereka dapat buka puasa dengan sumbangan kita, maka kita akan dapat pahala yang besar. Di samping pahala kita, pahala mereka berpuasa itu tanpa ada terkurang sedikit pun. Ini tuan-tuan sekalian, sebenarnya peluang amal ibadat dalam bulan puasa cukup banyak. Cuma pertama kali kita minta, setiap kita kena berdoa minta kita sihat walafiat. Kalau perkara-perkara ini yang molek, yang begitu baik sekali, kalau kita tak segar, tak mampu nak buat, sihat tu penting. Yang kedua, bila kita buat amal ibadat ni, ingat biar kita buat dengan ikhlas dan ikut cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Antara juga bersedekah. Amal lupa sebut tadi, sedekah bulan puasa ni cukup hebat pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, terutama pada bulan Ramadan. Mari masjid tu sejalah lebih. Tak boleh tabung masjid ke, tengok orang miskin bagi duit. Jangan fikir masalah duit bulan puasa ni, biar kita suka pada menderma. Masa ni lah, kalau bulan Ramadan kita tak suka menderma, bulan-bulan lain tak tahu. Jadi bagi orang yang kedekut, haji bakhil ke ataupun bakhil lah, hajah bakhil lah. Betul tak? Biasa kita dengar haji bakhil lah. Betul tak? Haji bakhil. Tapi tak pernah dengar hajah bakhil lah. Oleh ni kita popularkan satu istilah, hajah juga. Ada orang piti banyak tapi bakhil. Allah nak beri masjid payah dekat. Kita tak silap lagu ni. Jadi satu kes, ada seorang lagi Muhammad, dia kata, seorang perempuan, seorang isteri, dia kata suami dia piti banyak tapi tak beri nafkah dia. Pasal kata suami tuan ni macam mana? Haji bakhil ustaz, suami saya. Gaji banyak mana? 10,000 gaji sebulan. Jatuh ke dia 200 riyal. Bakhil dia kata.
Tapi pergi masjid, ahli jemaah masjid. Kata pergi masjid pelik juga. Pergi masjid dia tak malas. Tapi bakhilun. Jadi bakhil ni tak ada erti, tak ada nilai. Bakhil boleh puasa, jangan jadi bakhil. Jadi pemurah, ringan tangan, tolong sedekah ke masjid. Ada tempat-tempat tahfiz pun kita bantu. Orang miskin kita bantu, insya-Allah kita akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian atas puasa. Terima kasih kepada Dr. Najib. Mereka tadi di antara beberapa amalan yang dituntut untuk kita melakukan pada bulan Ramadan. Mana bila kita melihat bulan Ramadan bukan semata-mata ibadah puasa sahaja, tapi banyak lagi beberapa ibadah lain yang dituntut kita melakukan, iaitu di antaranya tarawih, tadarus, sedekah, iktikaf 10 akhir Ramadan, melakukan ibadah umrah, menjamu orang berbuka puasa, qiyamul lail, terutamanya pada 10 malam akhir Ramadan dengan tujuan untuk memburu Lailatul Qadar. Banyakkan bertaubat dan berdoa, dan juga banyakkan membuat beberapa amal kebajikan. Dan seterusnya, bagaimanakah para salafus soleh menyikapi bulan Ramadan dari sebelum tibanya Ramadan, setelah tibanya Ramadan, dan setelah berakhirnya Ramadan? Apakah keduah yang perlu diambil daripada mereka? Kebanyakan masyarakat kita bila tiba bulan Ramadan lebih terfokus kepada persiapan tahsiniat, aksesori, untuk ganti baju, ganti langsir dan sebagainya, ganti perabot. Dan para peniaga pula sibuk dengan berebut tapak bazar Ramadan. Dan sekarang ni pula cabaran bola sepak Piala FIFA ni, itu lagi besar lah. Cabaran, bukan cabaran kepada pemain tu, cabaran kepada pemain tu di antara kalah dan menang. Cabaran kepada kita ni, orang Islam ni yang berpuasa ni. Untuk qiyamul lail tak ada masa, tapi kalau untuk selik mata sampai ke pagi kerana menyaksikan bola sepak tu, ada segala kekuatan. Tapi bila nak main qiyamul lail, dia mari segala penyakit, sakit lutut, sakit gaut dan sakit sebagainya. Jadi minta ulasan daripada Dr. Basit, silakan. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi kalau kita timbul soalan yang agak payah tu, bagaimana orang salafus salih, mana orang salih di zaman dulu menyambut Ramadan, dan perbezaannya di zaman kita. Jadi kalau kita lihatlah, baca dalam buku-buku ataupun makalah yang ditulis, yang dikumpulkan tentang mereka. Jadi orang dulu 6 bulan sebelum hari Ramadan tu ia berdoa dah, ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan dalam keadaan sehat. Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan, wa sallim Ramadan li, dan serahkanlah Ramadan ini untuk kami beribadat dalam, wa taqabbalhu minna ya karim, terimakanlah Ramadan itu daripada kami, artinya selepas dia telah mengerjakan ibadat. Jadi kita hanya baca hadis yang masyhur tu ya, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, suruhlah kami ni berkat pada bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampai ke Ramadan. Tak cerita nak buat apa di Ramadan. Jadi hadis ni kebetulannya ulama-ulama mempertikaikan tentang sanad dia, jadi beranilah kita komen. Kalau tidak, tak boleh komen hadis kan. Jadi bila kita minta berkat Rajab, berkat bulan Sya'ban, Ramadan kita tak minta berkat, cuma kita minta sampai kepada Ramadan saja. Jadi boleh jadi kerana itulah semangat sampai Ramadan, tak semangat pula. Doa tak salah para jemaah, tapi biar lengkap bila kita doa, ya Allah, sampaikanlah Ramadan dalam keadaan kami bersemangat untuk beribadat, bersemangat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Lengkapkan doa kita. Jangan kata, oh dia ni doa pun masalah juga. Memang bermasalah kadang-kadang. Anda nak tengok doa-doa yang kita baca bulan Ramadan. Mula-mula anda tak berani nak tegur, tapi bila tengok Datuk Ismail Kamu dalam ceramah dia duduk tegur, kata ni orang Ismail Kamu ni kira orang hebat lah, bertaraf Malaysia ni kira hebat dia. Dia kata bahawa kita ni, masyarakat kita ni, bila mari bulan Ramadan suka baca doa-doa yang agak i'tidal, agak lebih-lebih. Contohnya doa yang kita baca di bulan Ramadan tu, dah tengah tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Tak apalah, minta iman yang sempurna.
apa ini, wa fil jannati dakhili, minta nak masuk dalam syurga. Tak apa, memang kita nak minta masuk syurga, tapi bila masuk syurga ai minta pelik pula lah. Wa ala sariratil karimati qa'idin mutaqabilin, duduk atas katil beradak-radak nak buah-buah situ. Mula tu. Wa min sundusin wa istabrakin wa dibajin mutalabbisin, nak pakai baju sutera. Habislah banyak dalam itu. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin, nak minum laban, susu dan madu yang musaffain, mana yang bersih ni, yang pure. Jadi kata sama kamu, kenapalah minta pelik-pelik? Nabi kita ajar satu je. Minta ajar apa? Kalau kamu nak minta is'alullah al-firdaus al-ala minal jannah, minta syurga yang paling tinggi. Menu jangan sebut. Ini menu minta nak duduk atas kerusi lagi. Pasal itulah orang perempuan ni kadang-kadang yang kelentun orang. Kalau bagi suami kahwin seorang lagi dapat payung mah Siti Fatimah. Dia tanya, ustaz betul kah dia ni? Kata dalam syurga mah belakang awak. Jangan duk kena tipu orang kak. Ini orang perempuan suka malam ni. Jadi kalau orang nak kahwin cari tajuk lain lah, tak sedut main payung Siti Fatimah gitu. Hanya kau kawan ya tak. Jadi itu cerita. Jadi orang-orang dulu bila di awal lagi mereka berdoa 6 bulan, minta nak suruh sampai Ramadan, nak beramal dalam bulan Ramadan. Salim ni di Ramadan, minta serahkan aku di Ramadan. Ini doa dia. Kemudian lepas Ramadan dia berdoa pula minta Allah Taala kabulkan yang lepas-lepas. Karena itulah kalau kita baca salafus salih, cerita-cerita yang menarik tuan-tuan. Kata di Abdul Aziz bin Abi Daud rahimahullah taala, adraktuhum yajtahiduna fil amalis salih. Aku dapati ulama-ulama salafus salih dalam bulan Ramadan berijtihad melakukan amal, fa iza fa'aluhu waqa alaihimul ham. Bila selesai Ramadan duka cita nampak dia. Kita habis Ramadan happy pasal bunga api, siap-siap dah. Siap dengan pasal mercun bedil dah. Kagak tak tidur malam tu. Jadi orang soleh bila selesai daripada ibadat duka cita. Apa yang duka cita dia? Aqabila minhum amla, Tuhan terima ke tak terima? Ini dipanggil keadaan-keadaan mereka. Karena itulah kalau kita nak baca sejarah keadaan orang-orang salaf dalam bulan Ramadan, yang tadi Al-Fadhil Ustaz Najib sebut tentang Imam Syafi'i, diriwayatkan khatam Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. 60 tuan-tuan, sehari, tengah hari sekali, malam sekali. Kita nak kata apa lagi? Sa'id bin Jubair khatam Quran pada setiap 2 malam khatam sekali. Allahu Akbar. Tak apalah, kita dengar cerita boleh lah. Haluhum fi qiyamil lail, keadaan mereka pula pada malam, berdiri malam macam mana keadaan dia. Kata di Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, lam ajid syai'an minal ibadati asyadu minas salati fi jawfil lail. Aku tak dapat kemanisan beribadat sebagaimana aku dapat kemanisan beribadat pada akhir malam. Ini kata-kata dia. Mereka kata, kalaulah muluk raja-raja ni tahu kita ni berada dalam keadaan seronok, gembira pada beribadat pada waktu malam, mungkin raja-raja akan bunuh kita kerana cemburu dengan apa yang kita dapat. Ini kata-kata yang cukup menarik. Syaddad bin Aus bila dia duduk ambil tempat tidur, dia nak tidur, ka'annahu habbah ala maqlah, seolah-olah dia ni macam kacang duduk di tempat kena goreng, meletup, totah, duduk diam. Apa dia kata? Summa yaqul Allahumma inna jahannam la tada'ni anam. Lepas dia tidur duduk pusing sana sini, dia kata bila teringat kena ke jahannam, tak ada lagi wang mata aku nak tidur, terus dia bangun solat. Allahu Akbar. Kita lagi ingat lagi kuat tidur. Tak. Nak bangun takut. Nak kata apa? Allah nak salat. Jadi cerita-cerita ni menarik para jemaah sekalian. Insya-Allah satu buku yang menarik, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kedudukan kita daripada akhlak para salafus salih. Biarlah orang kata itu orang dulu, kita orang kemudian lah. Ulama mengatakan selepas Nabi kita wafat, bangun Sayyidina Abu Bakar berdiri pada waktu malam, bangun Sayyidina Umar berdiri menangis. Dikatakan di muka Sayyidina Umar ni ada jalur bekas kesan dia menangis dalam munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mari ulama-ulama kemudian, salafus salih yang kemudian bermunajat macam tu. Kalau kita baca salafus salih, artinya mereka masih lagi pemurah orangnya. Diceritakan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala berpuasa, tapi jamu orang buka puasa sunat. Puasa, suruh orang makan. Kita ni nak puasa sunat, kalau ada orang hari kenduri kat cari alasan selalu. Allah Akbar, ingat nak puasa hari Senin ni, tak banyak pula kenduri hari ni. Jadi kenduri itu menghalang kita daripada nak puasa. Sebab jadi cari alasan sebenarnya. Kalau tak ada kenduri pun tak puasa juga.
Jadi di antaranya cerita pemurah yang disebut Allahu Akbar. Jadi inilah contoh-contoh salafus salih. Bila mari zaman kita ini tak salah para jemaah. Kita nak menyalahkan bazar Ramadan, nak menyalahkan tu sebab kita tak tahu nak buat apa sebenarnya. Tak tahu nak buat apa benda nak buat. Saya di antara orang yang agak kolot dalam isu bazar Ramadan. Orang tegur banyak kali dah, dia kata kenapa kau ustaz duk marah sangat, pasar malam pun marah, bazar Ramadan pun tegur. Sebab pasar malam di antara penghalang sebahagian daripada masyarakat kita nak pergi ke masjid. Tak cukup lagi kau berniaga daripada pagi sampai gelap, tak cukup lagi. Pasar pagi dia jual, pasar malam ada pun, pasar masjid dia tak sampai lagi. Itu ya masalah. Pasar masjid tak ada. Suqul akhirah kita tak dapat pergi. Mari bazar Ramadan pula, kenapa? Kalau kita tengok cara orang dulu, Nabi kita iftar, suruh makan, buka puasa dengan tamak. Dengan tamak makan, tamak. Buat rutak dulu. Mula-mula rutak. Kalau tak ada rutak, tamak. Kalau tak ada tamak, haswatan mimma, dia ambil air yang minum. Tak ada dalam menu dia onda-onda teri mandi, tak ada berlaku. Dia tu jangan tegur dalam kitab fiqh ada, kita tak menyalahkan. Tetapi kalau kita lihat tujuan puasa untuk apa? Tujuan puasa tak dayiquha, kan Nabi kita sebut. Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan lalu anak Adam ni pelajaran darah. Maka ada riwayat yang lain tambahan cerita mengatakan sempitkan perjalanan itu dengan apa? Dengan kita berpuasa. Jadi kalau kita puasa tapi makannya Masya Allah tabarakallah, hari tak puasa kita tak makan banyak tu, bila mari Ramadan dahsyat. Anak ni di antara kerja kita ni, belum mari Ramadan 4-5 hari ni, lalu tepi jalan tengok hotel, tengok berapa dia punya harga. Yang paling tinggi darjatnya yang saya jumpa untuk tahun ni RM115 buffet Ramadan. RM115 sekali makan. Apa benda yang kamu nak makan? RM115, apa benda yang kita nak makan? Kerana itulah saya secara peribadi tidak setuju syarikat-syarikat yang menajarkan anak-anak yatim ambil pergi buka puasa di bulan Ramadan di hotel-hotel. Mereka hidup dalam keadaan tawaduk, setahun kita tak kenal anak yatim. Bila mari Ramadan, pakat cari berebut ni rumah-rumah anak yatim, nak ambil pergi buka puasa, bawa dengan bah pergi buka puasa di hotel, sebab nak masuk dalam senarai. Dia panggil kebajikan, apa dia istilah dia ni, CSR. Nak masuk dalam senarai, oh kita ni hebat ni, Islami kita punya syarikat sebab jaga anak yatim. Kalau awak nak sungguh, setahun makan yang dibagi hotel tu boleh beri pada rumah anak yatim, biar dia orang ni makan setahun dalam keadaan sedemikian. Ni kita bawa mari kejutan budaya dia. Dia pun mikir, ruginya aku jadi anak yatim. Tengok anak orang kaya-kaya makan hari-hari sini, aku setahun sekali boleh jumpa ni. Subhanallah. Kadang-kadang kita merusakkan perasaan budak-budak ni dengan sebab itu. Jadi kalau ada nak bazar Ramadan, kena apa buatlah, tidak jadi masalah. Tak. Kita pun semangat nak makan, semangat tak semangat macam mana? Sekali berhenti bazar ni, menu-menu yang keluar di bazar Ramadan tu keluar daripada museum setengah tu, daripada arkib negara, tak ada di luar Ramadan. Macam mana tak nak beli? La ilaha illallah. Jadi beli tegak 2-3 habis waktu mari. Waktu nak makan kena sebuku airnya, air tebu habis, intahal maudhu. Makannya terbiar, buang saja. Jadi para jemaah sekalian, kita berbazar Ramadan dalam keadaan yang sederhana. Berilah masa peluang yang cukup untuk kita beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Mereka membantu sebenarnya, bantu kita daripada habis masa kat dapur nak masak. Kecuali kita baca hadis tadi, ada isteri yang masuk pada buat air ke suami berapa puluh tahun. Mana budak-budak ada main internet, berapa puluh tahun boleh pahala? Kau tak baca lagi? Oh, rugilah tak baca. Jadi kita dah bagi tahu hadis ni hadis palsu, jangan duduk sebarkan. Dan hadis WhatsApp nama dia. Hadis WhatsApp. Jadi para jemaah sekalian, secara realiti lah kita berbincang, mungkin dalam soalan-soalan yang akan mari nanti, iaitulah keadaan kita berbeza. Keadaan kita agak ketara. Hari ni anak duk perhati tengok. Ini rahsia besar baru anak jumpa tahun ni. Iaitulah bila kita tangkap anak-anak orang-orang hafal Quran ni diberi gaji untuk bulan Ramadan saja sampai belah-belah ribu dapat. Jadi ustaz yang mengajar di Mak Tahfiz sendiri cerita, ustaz dia kata puak-puak ni balik semaya tarawih, orang atas mari balik sini di Mak Tahfiz dia makan sahur awal lagi pukul 12 malam. Sahur sungguh tak makan dia. Subuh pun lewat-lewat dah. Kata tarawih semangat, tak semangat apa, puluh ribu, 12,000 seorang. Allah. Jadi akhirnya Allah kita nak kata berpayah. Benda ni tersebar cerita, tapi agak menakutkan kita. Kerana itulah kalau ada masjid, imam masjid sendiri
Yang baca Qurannya sedaknya, tak payahlah ada swasta-swasta ni. Biar budak tu hafal Quran lillahi ta'ala, bukan kerana jadi imam tarawih bulan Ramadan ni. Yang menyebabkan itu saja kerja dia. Bulan Ramadan tu boleh tukar gazet baru, boleh tukar tempo 4 kali tukar setahun, kerana dan hasil daripada semaya tarawih yang kita anjurkan. Ini orang panggil lawai arus ni. Lawai arus kalau tak kata juga rasa nak kata, sebab saya duduk perhati tengok ada benda-benda yang kita tersangkut sebenarnya dalam isu ihya Ramadan. Ni di Kota Baru ni. Berapa kali anda minta? Kita ni ada anak-anak tahfiz. Satu Malaysia, satu Kelantan lah kita kata. Yang hebat-hebat kita buat pertandingan seluruh Kelantan daripada mak tahfiz yang dah khatam Quran ni, ambil pembaca yang terbaik, itulah imam di qaryah kita. Tapi tak pandai juga, kena mari Mesir juga. Seolah-olah anak Melayu ni tak kerti baca Quran. Pasal tak apalah, dia nak mari sekali-kali nak dengar juga orang-orang hebat-hebat. Tapi macam terpinggir anak sendiri, kerana kita lebih pada anak orang-orang hebat mari daripada luar. Jadi kalau kita nak jadi hebat, kena duduk luar. Mari kapal sendiri tak apa nak jadi. Wallahu a'lam. Lagi panjang lagi masalah timbul. Demikian tadi bagaimana kisah beberapa orang salafus soleh menyikapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan dia menjadi kedua bagi kita dalam kita memberi fokus dan keutamaan apa yang sepatutnya kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang biasanya terlintas bila tiba bulan Ramadan, sebelum tiba bulan Ramadan, kalau yang sibuk berniaga memang dia akan sibuk untuk menggandakan dia punya perniagaan dia. Dia tidak sibuk untuk bagaimana nak menggandakan amalan dia, tapi lebih sibuk kepada nak menggandakan yang bersifat habuan-habuan dunia. Jadi yang seterusnya, bagaimana kita nak menjadikan Ramadan ini sebagai satu madrasah untuk membentuk kepribadian Muslim dan melahirkan individu mutakin. Sesuatu yang merugikan bagi siapa yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan tetapi tidak terampun dosa-dosanya. Jadi apakah kita perlu mengubah kita punya rutin jadual kehidupan kita untuk kita memberi laluan dan keistimewaan pada bulan Ramadan ni? Kalau kita terikat dengan jadual harian kita, mungkin kita dapat memberi tumpuan sepenuhnya beberapa amalan-amalan yang dituntut pada bulan Ramadan. Itu satu. Dan satu lagi, itu namanya makan. Sahur ni berlaku pada waktu dia. Makan pada waktu sekian-sekian dekat dengan nak subuh tu namanya sahur. Jadi jadual harian kita, kalau kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai suami, kita sebagai isteri dalam satu rumah tangga, kita kena ada jadual itu. Dan kita beritahu, butirkan benda ni pada anak-anak kita, bahawa dalam sebulan Ramadan kita nak bangun pada sekian.
tak nak buat apa. Betulah, perancangan itu penting daripada sekarang. Butirkan dia, pamerkan dia dan laksanakan dia dalam setiap hari bulan Ramadan. Lepas semayang, kita kata subuh berjemaah di masjid, baca Quran. Lepas tu kalau kita sebagai pelajar, masa kita pergi sekolah lah. Mungkin sebelum ni kita pergi lewat sekolah, bulan Ramadan kita pergi lebih awal. Kita sebagai pegawai, kita sebagai guru, kita sebagai pensyarah, pergi lebih awal ke tempat kerja. Kerja biasa teruskanlah, tapi dalam bulan Ramadan ini saya juga diingatkan bahawa kita sepatutnya lebih menjaga niat. Kalau sebelum ni niat pergi kerja tu mungkin tak kelitah niat nak pergi kerja ya. Tapi pasal niat, aku kerja kerana Allah. Start kereta tu bismillah, biar nampak, biar kita diperingatkan dengan niat yang baik. Dan nak buat apa-apa pun biar selalu hadir dalam hati kita bahawa pelakuan ibadat dan amalan yang kita buat itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah masa-masa yang ada dalam siang hari itu untuk perkara-perkara yang baik. Kalau kita boleh dan mampu baca Quran masa kita bekerja, ada ruang waktu kita dah selesai tugas kita di pejabat, tugas tu kena buat satu kewajipan. Nah, masa kosong kita baca. Jangan kita masa kosong kita duduk dalam alam WhatsApp. Walau WhatsApp, masing-masing tahulah WhatsApp ni ada semua mereka. Ada mengumpat, ada hadis palsu, ada kata mengata, ada berita-berita karut. Imam Mekah 2 kali mati dalam WhatsApp. Yang tu Rahmat Sudih tu berapa kali mati dalam WhatsApp. Orang duduk sebar berita-berita palsu. Tak mati tak Syekh Sudih tak? Ayah dia hak mati. Sudih juga. Tapi ayah dia, pak dia mati. Kemarin lagi ustaz kita. Sebab WhatsApp ni dia menarik. Masuk dalam peti kita, satu berita benda pelik ni semua orang suka. Tak, kita pun tekan puff apa kau lain. Kita tak fikir dah. Betul tak betul dah. Orang lain pun hantar kau lain. Hantar kau orang warah dia, geruk dia. Habis rata dunia. Sedangkan betul tu berita itu palsu dan berita itu tidak benar. Jadi kalau boleh hak WhatsApp ke Facebook ni kita kurangkan kalau mereka benda-benda yang baik. Kalau kita nak post benda-benda yang baik tak apa. Nasihat yang betul, benda yang baik boleh kita kongsikan. Tapi kalau benda yang tak pasti, kita patutnya berhenti. Ada orang hak WhatsApp dia masuk sedua je, dia akan berinteraksi dengan orang. Ada orang itu beratus WhatsApp dia. Nak baca tu kan sampai kau buka WhatsApp. Kalau ustaz rahsia kita nak jawab lagu mana, tahu dia ni antara orang banyak masuk. Sampai malam pun tak tidur kadang-kadang buka WhatsApp. Sebab ramai peminat Ustaz Basit ramai peminat. Jadi tuan-tuan sekalian, hak kerja tu tetap kerja tapi niat tu penting dan ambil masa. Masa mana? Kalau rutin kita lagu ni sebelum ni kita duk buat, duk buat, duk pada habis masa tanpa faedah. Habis masa kalau tak baca Quran apa, berzikir ataupun duduk senyap. Tak. Tapi waktu semaya, waktu zuhur tu jaga semaya dan berjemaah. Masuk asar jaga solat asar pula berjemaah. Dan berita seterusnya sampai waktu berbuka iftar kita mengikut cara sunnah Nabi SAW. Dan sembahyang maghrib tu kalau boleh berjemaah di masjid. Kita ramai di kalangan kita buka puasa di rumah kan. Buka puasa di rumah, lepas tu tak pakai buat di rumah lah maghrib. Lepas tu pergi masjid insya. Hak maliknya maghrib tu kalau boleh kita buka sikit di rumah, pergi masjid sembahyang berjemaah, dah balik pula. Kalau sambung balik sambung. Bahasa tak cukup hak tadi sambung lagi. Jadi hak masalahnya kita tengok sembahyang maghrib memang jadi masalah. Masjid macam sunyi daripada para makmum, yang adanya hanya orang bukan puasa ya mari masjid. Tak, orang luar tak mari sebab tak tunggu nak main isyak. Ada setengah isyak pun main di rumah. Sebab nampak tarawih besar lagi. Ini satu persepsi yang salah di kalangan masyarakat kita. Dia nampak tarawih tu besar, terlalu besar, dan isyak tu nampak kecil ya, pak biasa. Sebab belum ni pun tak pergi juga main isyak masjid. Nampak tarawih besar kan. Kalau ada hak kereta besar-besar tu wildfire kan nama apa? Alpak ke penuh. Minta maaf orang ada alpak kan nak kata orang ada alpak tak, tapi kereta besar tu mak habis nak beranak pergi tarawih. Tapi kalau sebelum ni kereta besar tu kita buh anak-anak kita pergi sembahyang jemaah maghrib isya dengan kuliah, itu satu yang baik, yang elok, yang patut dilakukan. Tapi itulah silap kita. Mungkin daripada awal dulu memang gitulah persepsi dan tanggapan masyarakat, nampak sesuatu itu dan begitu dan tidak pandai dan tak mahir meletakkan sesuatu pada tempat dia. Patut diutamakan yang mana, patut
diberi keutamaan itu, hendaklah diberi ruang yang lebih. Di muslimin dan muslimat ahli jemaah sekalian, ringkasnya atau perumusannya, amalan harian kita ni kena berbeza, dan kita mengambil pendekatan sunnah di hadis Nabi yang sahih. Hak Nabi buat apa pada puasa tu, kita ambil dan kita masuk dalam amalan kita. Nak masuk tu bukan senang kalau tak mengaji. Kalau kita tak mengaji, tak baca, tak mendengar kuliah dan sebagainya, kita tidak akan tahu cara mana Nabi SAW menghidupkan bulan Ramadan. Dan sahabat-sahabat, walaupun hari ini kita sebut sebahagian apa yang kita sebut tadi. Kerana itu, yang penting kita nak membezakan. Kita ni duduk bulan Ramadan, bukan bulan Syaban, maka kena ada perbezaan dari sudut kesungguhan dan kegigihan melakukan ibadat dalam semua bentuk ibadat yang telah saya sebut sebelum ini. Dan kalau boleh kita tinggalkan amalan-amalan yang tak berkait dengan bulan Ramadan. Yang mungkin amalan-amalan itu atau amalan-amalan yang orang kata tidak diperlukan lah dalam bulan Ramadan, kerana kita lebih menjaga kedudukan puasa kita. Kalau walaupun benda itu nampak begitu saja, harus, tapi kita elakkan daripada melakukan perkara demikian demi menjaga pahala puasa kita, ya. Itulah sedikit sebanyak respon kepada soalan Tuan Pengurusi. Allah. Kita buka soalan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Untuk jika ada soalan daripada sebelah muslimat, boleh kemukakan soalan secara bertulis. Daripada muslimin, ada disediakan mikrofon di depan jika ada apa-apa soalan. Sebelum saya pergi ke soalan yang berikutnya, jadi kita sekarang buka soalan daripada audien jika ada. Silakan. Ada soalan tak? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya pergi ke soalan yang berikutnya. Siapa yang ada soalan pergi ke depan, ada mikrofon ke depan. Yang kat belakang, kalau ada pergi ke depan. Ada. Muslimat ada soalan tak? Tak ada, saya pergi ke soalan yang berikutnya. Barangkali soalan-soalan yang kita kemukakan dan jawapan-jawapan yang diberikan oleh ahli panel kita telah merangkumi banyak perkara, sehingga tidak bangkit lagi soalan-soalan yang lain, sehingga tertutup pintu soalan. Jadi untuk seterusnya, Dr. Basit, berkenaan sahur, apakah kelebihan bersahur dan waktu yang paling afdal sekali bersahur? Dia punya, dan juga dia punya had waktu bersahur yang sebenarnya mengikut sumber-sumber daripada hadis yang sahih. Ada beberapa riwayat yang mengaitkan tentang sahur dan waktu, batas waktu yang sebenarnya. Sebab timbul isu kalau kita sedang bersahur, tengah makan, tiba-tiba dengar Tok Bilal azan, jadi confused, adakah kita nak teruskan makan ataupun kita nak berhenti makan, nak muntahkan balik, berkumur-kumur. Jadi sampai beristighfar sekali, Allah istighfar, sampai beristighfar, dia satu dosa, satu kesalahan. Jadi mohon penjelasan daripada Dr. Basit tentang kelebihan bersahur, waktu, dia punya batas waktu bersahur itu, dan juga tentang isu kalau kita tengah bersahur tu tiba-tiba dengar azan pula. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahur ini salah satu daripada sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lakukannya. Yang pertama sekali, kita letak dia ni duduk di bawah kategori sunnah berpuasa. Itu yang pertama. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersahur. Nabi kata apa? Inna Allah ja'ala al-barakata fis sahur.
Allah Ta'ala jadikan berkat bagi orang yang bersahur. Sebab hikmah dia banyak. Mana kita sahur ni di akhir malam, sebelum kita menamatkan waktu yang dibenarkan untuk makan. Jadi kita bersahur. Dan sahur tu dia beri tenaga kepada kita untuk menghadapi seharian yang kita tidak makan, lebih kurang dalam 12 ataupun 13 jam. Tengok suasana lah kan? Kalau kita di negeri panas, negeri Arab mungkin paling panjang sampai 14 jam. Ada setengah negara sampai 17 jam panjang. Itu satu. Kerana kalau kita tengok dalam hadis kelebihan tamar, lebih makan tamar tu, katanya tamar tu dia akan beri balik kepada kita gula yang ada dalam tubuh yang diserap, diambil oleh tenaga-tenaga kita. Jadi kita takhirkan sahur itu satu sunnah. Yang kedua, ada satu cerita lain pula, iaitulah yang disebut tentang Nabi kata faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Aklah sahur. Perbezaan di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Mana puasa puak-puak Yahudi ni, dia tak makan sahur. Ini hati-hati. Bagi orang yang tak mau bangun makan sahur, maka kita bezakan dia. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita berbeza. Tengok hadis tentang puasa tadi, puasa hari Ashura. Apa benda? Oleh kerana orang kata Yahudi ni maka kuat sangat ta'zim pada hari Ashura, Nabi kata la asuman natasi, aku akan puasa pada hari 9. Jadi dalam puasa, dalam kita bersahur ni pun Nabi kita suruh sahur kerana nak bezakan di antara kita dengan ahlul kitab. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh halumma ilal ghadha'il mubarak. Jadi dia kata, Abu Darda kata apa? Marilah kita makan makanan yang diberkati, yakni sahur. Jadi beberapa hadis yang menyebut tentang as-sahur ini berkat. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebut as-sahuru aklatu barakah. Fala tad'u. Sahur itu makanan yang diberkati, jangan kamu tinggal. Maknanya kalau kita bangun ni memang tak lalulah nak makan apa benda pun tak bangat. Walau ay yajra ahadukum jur'atan mimma. Walaupun kita ambil air minum pun sudah memadai. Minumlah makan. Ada seorang sahabat anak dulu, kita haji ingat kali, kita panggil Tok Wali dia, masa belajar di Madinah. Dia ni lepas tarawih dia tak balik, dia tidur di Masjid Nabawi. Kata mu sahur apa? Dia kata dia sahur dengan 7 biji tamar. Kata Ustaz, apa masa mana pengalaman 7 biji tamar ni? Apa kita rasa dalam perut? Dia kata tak bergoyang. Itu berkat tamar tu tidak bergoyang, perut dia tu sampai ke petang. Jadi pahala kurang kalau kita bangun tak mau makan pun, biarlah tamar tu makan juga. Nak kapir benda lain payah dah. Cuma tamar tu pastilah beli hak pada negara-negara yang ahli sunnah. Tu kita bagi. Biarlah orang peniaga nak marah lah. Dia kata apa dah? Dia kata tamar tidak syiah. Kata betul, hak pengeluar tamar tu syiah. Duduk kutuk sahabat siang malam. Tuan-tuan bila kita tengok kotak mari daripada negara syiah ni, kita duduk bayang dia duduk mati sahabat. Tok situ. Baru tak gamuk nak makan. Lepas dia kalau orang sedekah lagu ni. Ini soalan. Kalau orang bagi sedekah, nak ambil atau tak ambil? Kalau boleh tak ambil, dia baik. Sebab kalau kita ambil, dia pergi beli hak lain pula orang bagi. Laku juga di kedai tu. Boleh lah. Ini di antara, cuma waktu sahur tu setara mana. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangguhkan sahur. Nabi kata apa? Tasahharu. Perbezaan tadi di antaranya fa innallaha azza wajalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah Taala dan para malaikat berselawat, artinya beri doa kepada kita bagi orang-orang yang bersahur. Jadi tentang makan sahur itu, bila para ulama mengatakan takhirkan sahur sehingga di antara dia dengan solat itu 50 ayat. 50 ayat ni berapa? 50 sekejap sangat, masa sangat, tempoh yang sangat singkat. Jadi timbul tadi ustaz kita tanya tentang satu hadis. Satu hadis ni, kalau seorang kamu iza sami'a ahadukum nida wal ina fi yadihi. Kalaulah seorang tu sedang makan, tengah duduk makan, tiba-tiba azan, apa kita nak buat? Buang terus ke? Kehat terus? Fala yada'u hatta yaqdi hajatuhu minhu. Jadi hadis ni kata jangan dia berhenti sehingga selesai makan. Cuma timbul hadis ni bercanggah dengan satu hadis lain lagi. Nabi kata ukulu washrabu hatta yu'azzin Ibnu Maktub. Boleh kita makan sehingga masuk azan. Cuma di sini para ulama berbahas tentang
azan kita ni dah masuk waktu ke diawalkan sikit. Cuba cek tengok azan subuh tu memang betul-betul fajar ataupun diawalkan sikit. Dia panggil ihtiyat. Jadi kalaulah di awal lagi boleh. Jadi sebahagian ulama mengatakan kalau dah azan, hadis tadi kata hatta, sehingga, mana hatta tu lil ghayah. Bila kata sehingga, bila azannya berhenti teruslah. Basuh tangan, mungkin ada air kat tangan kita, kalau tak minum air ni jadi sekak, tercekik, maka selesai sekak tu saja. Wallahu a'lam, berhenti situ. Ada yang pada sahabat peringkat mengatakan kalaulah kita tengah makan, memang kita lapar, baru mula makan, mari azan, dia kata dia boleh teruskan. Memang benar khilaf lah. Cuma bila ditanya tadi saya jawab soalan ni, kalau tidak tak jawab dah, takut menimbulkan masalah. Kerana ada satu sekumpulan ni di kawasan kita ni, pemuda-pemuda Islam ni, dia tak guna pakai kalender kita ni. Dia pakai kalender yang dikira di Amerika, dia panggil ISNA. Kalender dia dengan kita berbeza 16 minit. Azan tu lah pokok dia, kalau azan tu dia makan. Azan subuh dia baru duduk makan, puak. Kalau di masjid orang kata mana makan ni, dia tetap lagi. Jadi kita kata pergi semaya di Amerika lah awak kalau macam ni. Ini takwim di sini. Ana telah bincang dengan sahabat-sahabat kita di bahagian falak. Kiraan ISNA yang dia kira untuk ni dia tu memang ada perbezaan lebih kurang dalam 16 minit di antara takwim kita dengan takwim dia. Jadi dia kata kiraan itu tidak tepat untuk negara kita dalam sudut ilmu falak. Maka saya nasihatkanlah pemuda-pemuda ni yang duk kiraan Amerika ni, kalau kamu duduk di sini, percayalah kepada ahli falak di negeri kita ni. Bila masuk waktu, berhenti makan, janganlah duk menimbulkan fitnah. Jadi kalau beza 10 minit lagi pun takkanlah sahabat mereka kalau tak makan 10 minit ni jadi lapar sangat dah. Oleh kerana benda tu dah berlaku, para ulama dah azan dah subuh pun, jadi kita berhenti setakat tu. Cuma kalau dalam emergency case seperti tadi, mungkin kalau kita nak berpegang dengan hadis yang menyebut tadi, hadis yang kedua tadi yang menyebut tentang perkara ini, bolehlah kata ulama sekiranya diperlukan. Tapi kalau sengaja, aku nak tunggu azan baru nak minum lah, tak payahlah. Sebab nak ikut sunnah ni, Nabi kata akhirus sahur, akhirkan sahur. Para ulama mengatakan takhir itu bezanya lebih kurang 50 ayat. Bukan sampai peringkat orang duk azan baru nak pergi masjid. Bila lagi? Sempat ke tak sempat? Mungkin tak sempat lagi nak pergi kerana tempoh kita nak pergi ke masjid ambil masa juga, nak basuh tangan lagi, nak gosok gigi lagi, nak ambil wuduk lagi, contohnya nak pakai pakaian lagi, maka tempoh sudah tamat. Jadi ada perbincangan tentang imsakiyah Ramadan tu, ada perbincangan di situ, mungkin Dr. Najib boleh jelaskan insya-Allah. Wallahu a'lam. Okay, saya kira jelas tadi tentang sahur, tentang kelebihan sahur yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, dan juga keberkatan yang ada pada bersahur itu bagi orang-orang yang melakukan sahur. Dan yang seterusnya, soalan yang berkait dengan sahur juga, iaitu tentang imsakiyah. Ini juga menjadi isu di kalangan masyarakat kita. Menurut satu hadis, Anas radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami makan sahur bersama Nabi SAW. Kemudian baginda berdiri untuk solat. Aku berkata, berapa lama antara azan dan sahur? Baginda menjawab, kira-kira membaca 50 ayat. Sahih Al-Bukhari. Hadis ini digunakan oleh mereka yang berpendapat bahawa waktu imsak itu kira-kira 10 minit sebelum terbit fajar. Apabila masuk waktu imsak, maka seseorang itu tidak boleh lagi makan dan minum. Mohon komen daripada Dr. Najib, silakan. Okay, terima kasih kepada tuan pengurusi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah terbiasa dengan imsakiyah Ramadan, dan terdapat banyak pihak yang mengagihkan imsakiyah Ramadan itu pada setiap Ramadan, supaya kita dapat tahu bila waktu masuk waktu maghrib, bila waktu berbuka, dan bila pula kita perlu imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Itu maksud imsak sebelum masuk waktu subuh. Dan perkara ini sudah kita terbiasa dengan benda tu. Setiap kita kalau nak puasa mesti ada kita memiliki benda tu, apa kertas ataupun kalender takwim
dan pada bulan Ramadan dia sebut tentang imsakiyah tadi, yang waktunya 10 minit sebelum subuh, ya. Jadi kalau secara mudahnya sebenarnya tidak ada satu yang dinamakan imsak. Kalau dari Nabi kita tengok daripada hadis Nabi tidak ada, ya. Cuma boleh jadi apabila ulama kita melihat supaya kita lebih berhati-hati. Sebab kita ni kalau law gitu dia teringat, orang bel pun dia makan juga, jadi dia buat imsak supaya kita imsak tu semacam lampu kuning pada kita, supaya kita berhati-hati dekat dia nak masuk waktu subuh. Kalau duk makan tu slow sikit, makan boleh, tapi bagi hak sebenarnya waktu imsak ni tak ada masalah, sebab dia bukan kata garis masa kita tak boleh makan, dia sebagai tempoh masa untuk kita berhati-hati. Lampu hijau tu duk kelip lak-lak ataupun lampu kuning duk kelip, apa isyarat kita boleh lagi. Lampu hijau kelip dak, lampu kuning tu kena slow-slow sikit lah. Jadi kita makan boleh, tapi kena tengok jam. Tu cara paling baik. Tengok jam. Nah, lepas tu kita boleh puasa, kalau boleh beli jam hak paling tepat lah. Jam seekor apa berapa. Kalau pakai jam ke 10 ya tak gerak. Jadi persiapan Ramadan cari jam molek. Jam loceng pun nak molek, boleh mengejutkan kita bangun sahur. Jangan duk pakai hak jam murah-murah, tak jadi. Kalau jadi tak apa, tak jadi biasa ke banyak tak jadi hak murah ni. Jadi beli hak mahal. Niatkan Allah untuk Ramadan, boleh pahala. Esok kena cari lagi, pakai cari esok lah jam hak molek. Jadi imsakiyah zaman Nabi tak ada sebenarnya. Jadi kita, ulama kita dengan husnuzan pada para ulama, dia buat untuk kita berhati-hati. Jadi masa imsakiyah tu sebenarnya boleh makan lagi. Tuan-tuan nak makan, tapi dekat-dekat dengan nak masuk subuh tu bawa dah lah air apa nama percik dengan separuh lagi, nak makan lagi jangan berhenti. Nak minum masa mana tak kena makan, kita wakah dengan air percik, air tak minum lagi, nak gosok gigi lagi, nak pergi masjid lagi dah. Jadi kita kena berhati-hati lah. Jadi waktu imsak tu bagi hambanya, dan ulama-ulama yang muktabar mengatakan tak ada masalah, kita makan, cuma kena beringat, takut-takut kita ni terlupa, tak ingat, masuk subuh kita nak makan lagi, maka jadi masalah dalam puasa kita. Jadi berdasarkan hadis tadi tak menunjukkan bahawa kena ada imsak. Nak ayatnya waktu sahur dengan waktu sembahyang sekadar 50 ayat tu sekitar 10 minit. Itu saja, bukan kata kena imsak. Tak imsak ni tak menahan makan dan minum. Jadi bagi pandangan yang lebih kuatnya, walaupun amalan setengah orang dia percaya, sebab benda imsak ni benda lama, barang lama. Kita lah dia payah hamba kau tak basi ni. Kita mari nak beki barang lama. Ni barang informasi lama beramai dah. Tapi tu nenek kita kira betul. Kat kita nak main royak Masjid London malam ni kat payah. Ada setengah orang baru dengar pelik ustaz main mana. Hamba duk berkhiat ya bukan jauh. Tu tak basi mari jauh Sungai Derian. Berapa kali sungai dia latihan di hitam dia mari siang. Jadi tuan-tuan sekalian tak ada masalah, cuma kena berhati-hati, ya? Jangan kita melampau sehingga masuk subuh kita nak makan lagi. Itu kita tak sah. Pada ambo senang. Formula paling mudah, waktu sahur, waktu nak sahur, waktu dalam waktu imsak ni makan cepat-cepat, tengok jam. Dekat-dekat 2 minit nak amal subuh tebalah. Minum air, gosok gigi dah ataupun sugi. Lepas tu bereskan benda tu, kena ambil wuduk pergi masjid. Tuan-tuan, jadi hadis yang disebut tadi tidak ada kena-mengena lah dengan pengertian imsak yang kita faham. Cuma kalau kita faham hak tadi dengan niat yang baik pada kita ni, orang dulu buat tu supaya kita lebih berhati-hati untuk sebagai ihtiyat. Tapi tidak kata tak boleh makan. Setengah orang dia bangun, setengah orang tak faham, tak mari dengar kuliah. Dia bangun kelewat 10 minit tengok waktu imsak. Kalau saji tu ada apa nama ikan keli percik hak dia beli. Tengok kelipah. Mungkin imsak lah dia makan kan? Kalau dia dengar kuliah kita malam ni, dia makan. Saya tak mari. Dalam siapa dalam WhatsApp masing-masing, tak apa. Boleh pahala. Hak tu masalah. Orang tak faham dia bangun kan, makan ni ada. Ben-ben pula makan, bini tolong royak. Buat bini lebih tak alim pada kita. Waktu imsak tu. Jadi makan dah tuan-tuan, insya-Allah tak ada masalah. Cuma makan tengok jam. Makan tengok jam. Atau tengok jam makan, tengok jam makan. Balik pun tak apa. Wallahu a'lam. Terusnya minta ahli panel kita respon soalan-soalan bertulis daripada audien ni. Sebahagian tu memang dia dah ada khususkan kepada ahli panel tertentu.
dan sebagainya itu boleh mana-mana ahli panel untuk memberi respon beberapa soalan bertulis. Minta Ustaz Basit jawab soalan bertulis. Soalan yang pertama ni, ada orang takut nak berdoa. Dia kata bila dia berdoa minta syurga yang tertinggi, dengan amalan dia yang tak sampai, Allah Ta'ala akan balakan dia. Ini waswah yang tak terpasang. Nabi kita suruh berdoa. Di antara ayat Ramadan yang kita belajar ni kan, ayat 183 tadi saya sebut. Kemudian tengah-tengah ayat lepas pada ayat tadi, Allah Ta'ala sebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Allah perintahkan di tengah-tengah ayat puasa supaya kita berdoa. Ni mari pula, tak tahulah dia belajar mari mana ni. Dia kata jangan berdoa minta banyak-banyak, akhir kali tak sampai darjat Tuhan bagi bala pula. La, ada khata. Ini satu kepahaman yang silap. Yang betulnya jangan minta bala. Ada satu kes Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah seorang sahabat dia kurus. Dalam hadis kata seperti ayam, anak ayam cabut bulu. Apa yang kalau anak ayam kurus cabut bulu. Boleh tengoklah. Maka Nabi kata la'allaka, boleh jadi mu minta sesuatu. Mu minta sesuatu. Dia kata ya Rasulullah, dia minta ya Allah sekiranya aku berdosa hukumlah aku. Nabi kita takbir Allahu akbar annaka la tutik. Nabi kata kenapa kamu minta sedemikian, mu tak mampu menghadapi. Sepatutnya mu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta yang tu. Jadi kalau kita dengan kawan-kawan boleh lah, mu tak percaya aku, jatuhlah hukum kaya dah. Dia buat dia balas dengan bini ke, tak percaya belah lah dada aku, bini tak akan belah janda lah kawan itunya dah. Tapi dengan Tuhan jangan buat, sebab Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat, jangan duduk berlakon depan Tuhan. Kata mu ya Rabbi kalau aku salah hukumlah aku. Ingat kita tak salah kau? Kita banyak salah, cuma Allah Ta'ala tutup kesalahan kita, Allah tudung kesalahan kita. Maka jangan duduk berlakon depan Tuhan. Dengan manusia lain nak berlakon boleh kita sama-sama kita boleh tuduh selagi tak terdedah. Tapi zaman internet ni jangan dimain-main. Tipu apa pun, hari ni tipu, esok orang dedah balik. Gambar-gambar orang kerak tu, hari ni orang kerak gambar, esok ni gambar asli dia. Subhanallah. Hari ni makin tinggi darjat, makin kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Yang kedua tadi ana sebut ulama salafus salih berijtihad dalam bulan Ramadan. Ijtihad di sini bukan makna ijtihad menggali hukum, ijtihad dengan makna lughawi, makna bersungguh. Itu makna ijtihad dengan makna bersungguh-sungguh. Bila mari Ramadan sungguh dia beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini soalan ni luar tajuk, kita tangguhkan dululah. Iaitu nak lebat istihalah. Tak habis lagi nak pakai coklat. Kita coklat ni belakang ni. Okey, Allah, boleh makan coklat ni. Makan utama pula ni. Okey sana. Habis dah soalan kita, alhamdulillah. Sila. Ada dua soalan dengan saya ni. Pertama berkenaan dengan apa pandangan Ustaz tentang individu yang berjemput imam hafiz bertarawih di rumah di dalam bulan Ramadan. Tadi Dr. Basit sebut imam hafiz ni kalau boleh tak bagi banyak dah, upah dah, sikit-sikit kau tak boleh rasa. Kena bagi. Kena bagi. Jadi bertarawih di rumah ni siapa tak tahu apakah faktor atau sebab nak bertarawih di rumah bertarawih ni sebaik-baiknya kalau boleh buat di masjid lah. Kalau nak buat di rumah tak ada masalah. Tapi berapa ramai ahli rumah yang nak bertarawih dengan imam hafiz ni? Kalau kita ada duit tak masalah. Tak, kita ada anak 10 orang nak tarawih di rumah, boleh, ada duit bayar pada seorang yang hafiz jadi imam kita. Hafiz ni satu malam pun banyak sebenarnya bayaran dia. Kemudian nak jamu dia lagi di rumah. Abang Bimi takut jadi natu kawan ni. Tapi tak apa, natu orang hafiz bagus. Tak boleh satu kelebihan di situ. Cuma secara betulnya soalan ini untuk meletakkan atau mengambil seorang hafiz jadi imam tarawih di rumah ni satu yang agak pelik lah, sebab kita tak tahu apa sebab dia. Mereka di rumah tu ada orang yang uzur, nak pergi masjid tak boleh, dia orang kaya, dia ada kemampuan, dia nak ambil seorang jadi imam, tak masalah itu, asal tarawih. Kalau kita tak asal tak tarawih. Kalau tak ada imam hafiz pun dia tarawih juga. Kalau ada imam hafiz lagi kuat dia bertarawih dengan imam hafiz yang berkenaan.
Jadi itu saya respon pada soalan pertama. Yang kedua berkenaan dengan penyakit gastrik. Ada setengah orang masuk bulan Ramadan mulalah mari gastrik. Kalau hal ni masalah dia buat-buat, dia tak si puasa, dia kata dia gastrik. Tapi kalau orang memang benar-benar dia ni ada gastrik, uzur, maka kalulah dengan perakuan doktor kata tak boleh puasa ni. Kalau ada doktor hak betul-betul lah, dia kata bahaya ni, gastrik awak ni levelnya hak berat ni. Kalau puasa jadi gini, maka dengan perakuan kalau betul lah gitu, kena berbuka lah dan ganti pada hari yang lain. Tapi dalam masalah kita puasa ni, kadang-kadang penyakit kita berat sekali pun, kalau niat kita nak puasa, ramai orang sakit berat, tapi bulan Ramadan dia cuba juga puasa. Puasa sebenarnya satu kekuatan Allah bagi kita. Walaupun susah kita puasa, sakit kita puasa juga, kita minta Allah memudahkan, insya-Allah kita boleh puasa. Kalau gastrik sikit-sikit tu tak ada masalah. Ramai orang berpenyakit bukan setakat gastrik. Tapi kalau betul-betul membahayakan dengan perakuan doktor, ni kena ikut apa cara tadi lah tuan-tuan sekalian. Semoga apa yang hamba bagi respon tu, kalau Dr. Basit nak tambah tentang penyakit gastrik ni, saya pun amat mengalu-alukan lah. Jadi itulah pandangan hambanya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, semua soalan tertulis sudah pun terjawab. Ada satu soalan yang terakhir minta di panel bagi ulasan. Soalan berkaitan dengan puasa 6.